Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Quran Al-Fadli. Dan kita seperti biasa akan membincangkan surah-surah dalam Al-Quran yang kita pilih. Surah-surah tu surah-surah yang lazim kita baca, yang pendek, yang barangkali kebanyakan daripada kita menghafalnya. Dan surah pada kali ini adalah satu surah yang apa yang nak sebut yang kalau dari segi susunan sejarah penurunan Al-Quran tu, ini surah pertama. Dan walaupun dalam Quran susunannya bukan yang pertama, tetapi dari segi sejarahnya, dari segi sentuhan pertama buat Nabi SAW adalah surah ini. Dan seperti biasa kita bersama dengan panel kita, Abang Ultimate. Dan kali ini kita dengan panel jemputan kita, tetamu kita Encik Fairis, CEO Recite Lab. Betul. Dan mungkin kalau anda ada download satu app, nama dia Recite App. Recite App, inilah orangnya yang di balik tabir yang memberikan kepada anda kemudahan dan akses kepada panggil apa yang mengaji online ke macam tu. Dia menyemak bacaan kita. Tadarus lah. Yes. Macam tadarus digital. Dia bukan sekadar kita mendengar bacaan, tapi kita boleh menyemak bacaan-bacaan Quran kita. Dan kita sangat suka kerana Ultimate beritahu Encik Fairis ini surah kegemaran. Surah kegemaran Encik Fairis, surah Al-Alaq. Dan surah ini dia ada dua part sebenarnya. Bahagian pertama merujuk kepada hadis Aisyah yang menceritakan tentang wahyu pertama Allah Ta'ala menyentuh Nabi SAW buat pertama kali. Dan part tu pada peristiwa yang berbeza, melibatkan ada yang cakap Abu Jahal, ada yang cakap Walid bin Mughirah, penjahat-penjahat Quraisy lah yang menyiksa dan menekan Nabi SAW. Okay? So suratul Alaq, bila dia adalah surah pertama, bermakna kita expect Nabi SAW akan mengalami satu pengalaman yang overwhelming. Kalau menurut hadis Aisyah itu pun menceritakan bagaimana Nabi SAW affected emotionally, secara emosinya terkesan, secara spiritualnya terkesan. So ada macam-macam sudut bila disebut tentang kesan suratul Alaq ni kepada Nabi SAW. So ultimate pun mungkin ada kalau Nabi jumpa suratul Alaq buat pertama kali, ultimate pun mungkin ada pertama kali terkesan dengan surah ni. Bila dibaca, bila dihayati, apa yang ultimate nampak kandungan surah ni, apa kekuatan dia yang boleh beri pada kita. Kekuatan dia, saya rasa kekuatan dia ialah dari tiga benda. Pertama sekali, perkataan pertama, wahyu pertama dalam Al-Quran ni nak baca. Kan, baca. Okay, lepas tu kita tengok balik, Rasulullah cakap ni tuntut ilmu sampai ke ujung hayat, atau walaupun sampai ke negeri China, sampai ke Lahat atau sampai ke negeri China. Kan, lepas tu orang kita pula ada pepatah ni, dia kata membaca jabatan ilmu. Jadi sebenarnya tiga benda ni sama dia. Dia cara yang kita untuk memperbaiki diri, untuk menyiapkan diri, untuk kalau hari ni kita nak siapkan diri untuk besok, tak kisahlah besok tu secara metafor ialah bila kita dah dewasa, kita dah tua, atau kita dah meninggal, ataupun besok betul-betul besok ni, keesokan hari ni kan. Dia kena memperbaiki diri dengan menambah ilmu, dan cara terbaik untuk menambah ilmu ialah membaca. Satu cara yang paling berkesan untuk kita download muat turun ilmu tu. Kenapa ini jadi surah pertama untuk Nabi? Ini bukan secara tafsir je lah kan, sebab dalam khazanah tafsir tu ada macam-macam pandangan ulama pun tentang kenapa ini jadi sentuhan pertama. Tapi kalau kita tengok konten dia, dia sebut tentang membaca, dia penting, dia besar peranan dia, dan wahyu itu untuk Nabi, untuk step. Okay, kita punya tokoh, kita punya role model, kita punya idola tu Nabi. Kan? Dia kalau Tuhan nak bagi dia, Allah SWT nak bagi dia segala ilmu pun boleh je. Tapi kenapa pertama sekali arahan pertama ataupun saranan pertama atau nasihat pertama baca. So kalau orang yang paling atau ciptaan yang paling dikasihi Allah SWT pun dia suruh baca, ini kan pula kita orang. Kan, lepas tu dia tahu yang melalui Nabi ni kita akan turunkan Nabi Rasulullah SAW, dia akan turunkan Al-Quran. Kan? So dah ada dah tu.
Tapi kena baca lah. Kalau benda tu ada, dia tak baca, tak guna. So saya rasa itu sebabnya pandangan terhad saya sebagai orang biasa, sebagai orang yang tak mampu nak faham zat, motivasi, segala benda pasal Allah SWT susah nak faham. Saya rasa dia cakap macam tu sebab tengah awal. Kau nak semua benda yang best dalam dunia ni dan akhirat ni semua, kau kena baca. Dan salah satu benda yang paling penting adalah Al-Quran. Saya ingat selalu orang cakap teko ni kena banyak baca, betul? Betul. Sebab kita ingat mungkin kalau kita orang awam ni, saya pula orang awam lah pada dunia muzik kan, kita ingat budak ni macam orang dapat renungan-renungan saja, dikeluarkan diri, start lah, kena banyak baca kan. Cantik, kena dengan surah kita bincangkan ni. Dan itu untuk Haris kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat pertama yang datang ke hati Nabi SAW, qalbun Nabi. Dan kita pun tahu dia punya result dia akan datang 23 tahun kemudian. Apabila setelah Nabi wafat tu, selesailah segala urusan yang Allah tanggungjawabkan ke atas Nabi. Dan tak lama lepas tu, tak sampai satu kurun Islam akhirnya tersebar satu dunia. Masyarakat Mekah daripada masyarakat yang jahiliah in every aspect lah, bukan semata-mata akidah jahiliah, perangai jahiliah, keluarga jahiliah, semua jahiliah lah kan. Dan Nabi telah mengubah masyarakat. Dan the first step is Iqra'. Pandangan Cik Faris tentang Iqra' punya konten ni, macam mana sebenarnya dia boleh berfungsi mengubah segala-galanya? Pada pendapat saya, surah Al-Alaq ni macam tadi Ustaz dia sebut, salah satu surah kegemaran saya lah. Even untuk recite, masa kami mula start, kita nak cari apa nak panggil nama company. So kita ambil ayat pertama yang Jibril sebutkan kepada Rasulullah SAW berhirau. Bacalah, ataupun terjemahan dalam English dia inside. Memang saya banyak juga baca tafsir dan buku mengenai wahyu pertama ni. Pada saya wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah dalam berhirau tu, dia ada poetic element dekat situ. Sebab Rasulullah ni, kalau kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum dia, dia orang ni tergolong dalam berbagai golongan. Ada yang raja, ada yang pahlawan. So bila Nabi terakhir, Rasul terakhir ni turun, Allah sengaja ambil seorang lelaki yang buta huruf, yang memang dia tak kerti membaca. So elemen politik dia is wahyu pertama, ayat pertama, bacalah. So dekat situ Allah dah negate ataupun dah menafikan bahawa apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dia yang cipta sendiri. Maksud dia apa-apa message yang disampaikan pada umat dia yang zaman tu dan sampai sekarang bukan dibuat oleh Nabi. Malahan ada cabaran dalam Al-Quran yang kalau betul ayat-ayat yang dicipta oleh manusia kan, cuba ciptakan satu surah. Dan sampai sekarang cabaran tu tak disabut. So pada saya yang berkenaan dengan cara Iqra' yang membentuk masyarakat dan seterusnya kepada zaman kemuliaan Islam. Islam ni adalah satu agama yang mementingkan pembuktian. Dia bukan just macam menerusi khabar-khabar biasa. Setiap benda dalam Al-Quran tu mesti ada pembuktian. Yang paling senang kita tengok adalah pembuktian daripada segi saintifik. Islam dengan sains ni memang dekat je lah. Ilmu tu semua datang daripada Allah. So waktu itu keadaan di Mekah macam Ustaz cerita, di dalam keadaan yang jahiliah, dia orang sembah berbagai bahala di keliling Kaabah. So ni hasil daripada ni hearsay, adat-adat yang diturunkan daripada nenek moyang. Kita kena sembah patung ni sebab dia ada macam-macam Tuhan. So Islam mementingkan ilmu itu daripada
bacalah. Dan saya rasa ayat kelima surah Al-Alaq pun ada ceritakan yang ilmu itu datang daripada Allah. So daripada ilmu ni, kita boleh membentuk daripada individu yang lebih berinformasi. Kita just bukan cerita-cerita dongeng kan. Kita punya sebab-sebab kenapa hujah ni macam ni. And then kita boleh tengok kepentingan ilmu ni dia sampai ke zaman post Khalifah, zaman Abbasiyah, yang mana tu masa kemenangan Islam. Kita ada persaudaraan besar, universiti, besar-besar ilmu, semua di dalam lingkungan empayar Islam. So dia berbeza dengan zaman Eropah pada masa tu. Eropah mengalami zaman Dark Ages yang golongan gereja dia menentang ilmu sains. Dan di masa Renaissance Itali, ramai ahli-ahli ilmuwan yang dihukum bunuh, dihukum penjara disebabkan mereka membentangkan benda yang bercanggah dengan isi kandung Bible. Tapi Islam tak macam tu. Islam menganjurkan umat dia yang untuk mencari bukti, mencari pembuktian berdasarkan kitab kita lah, Al-Quran. So kita di zaman kemenangan Islam kita dapat tengok banyak ilmuwan Islam macam Ibn Sina, Khawarizmi yang membangunkan pelbagai cabang saintifik, daripada perubatan, kepada matematik, kepada bidang astronomi. So kat situ kita boleh nampak yang kalau tamadun itu dibina berdasarkan pengetahuan, dia akan jadi tamadun yang kuat dan dia akan jadi negara yang kuat, masyarakat yang kuat. So pada saya itulah dasar Islam dan Quran. So, betul lah ini surah Khairul Encik Faris. Nampak? Terbukti. Kita relax. Patut kita cakap ni. Okey, saya sebenarnya tertarik untuk bongkar lagi tentang research ni. So, Encik Faris posisikan dia macam mana? Sebab tadi nampak macam Encik Faris menceritakan satu perkara yang very big lah. Maksudnya, macam mana Iqra akhirnya menghasilkan tamadun, menghasilkan peradaban, menghasilkan kebijaksanaan, hikmah kan sepanjang sejarah. Dan kita tahu status umat Islam secara khusus zaman sekarang ni bagaimana, ataupun Malaysia ke ataupun mana-mana belahan dunia, bahkan Barat sendiri pun dia sedang menuju ke arah yang apa kita nak sebut kita tak tahu adakah teknologi dan sains itu setara dengan moral. Sebab moral ni nampaknya apa yang kita tengok dekat media sosial macam kenapa moral mereka begitu, dia menuju ke kemunduran. Walaupun dari segi saintifik kita nampak dapat tangkap black hole kan, kita buat macam-macam penemuan. So sekarang dunia menuju ke satu arah yang jatuh ke bawah. So of course kita harapkan masing-masing orang boleh initiate something untuk bawa kembali dunia ni bertamadun semula. Apa posisi research? Satu yang saya nak tekankan ialah teknologi ni something yang kita tak boleh elak. Fenomena ni dia, kalau kita tengok sejarah dia revolusi perindustrian, industrialization bukan something yang kita boleh kita tak nak terlibat dalam. So sama sekarang zaman teknologi, so kita tak boleh nak elak. Tapi teknologi ni dia tak bercanggah dengan Islam kalau kita tengok betul. In fact teknologi ni dia selari dengan Islam. In fact kita boleh cakap yang satu tahap teknologi ni asal dia daripada Islam. Cuma cara kita apply kan, itu akan kita punya locus tu berdasarkan value pada masyarakat tu sendiri. So obviously kalau macam value negara-negara yang bukan Islam baik daripada value kita. So apa yang saya cuba buat dengan research ni ialah since kita tak boleh nak elak fenomena ni, so macam mana kita nak leverage teknologi untuk buatkan satu macam ada some form of check and balance dan untuk mengelakkan daripada kita punya
moral deterioration kan, oleh sebab social media, oleh sebab komunikasi yang tak ada had kan, globalization. So kita kena ada macam mana kita nak guna teknologi untuk kita punya advantage as umat Islam. So salah satu cara dia saya rasa ialah kita boleh cuba terapkan, kita kena kembali balik kepada Al-Quran. So macam mana kita nak bangkitkan minat generasi millennial, generasi yang tak kenal TV ada 3 channel kan, yang jenis nak tengok apa-apa dia boleh dapat on demand, dia boleh dapat kejap tu. Nak connect internet tu. Ya. Macam mana zaman dulu? Dial-up tu. So kita dah ada evolusi yang diorang pun tak pernah tahu yang dulu kita kena letak coin dalam telefon. Diorang tahu dia bangun, diorang dah connected. So macam mana nak menarik minat generasi ni untuk kembali kepada Quran. So di situlah salah satu sebab yang kita bangunkan Recite. So untuk bangunkan Recite ni, sebab masa tu kita tengok di pasaran app untuk membaca Quran ni banyak. Kalau ada Muslim Pro dan macam-macam lagi lah. Tapi yang tak ada is sebab pada saya Quran ni ialah komunikasi dua hala kalau kita nak belajar. Even wahyu pertama pun dua hala, antara Jibril dan Rasulullah. Kita tak boleh nak baca seorang-seorang. Even setiap Ramadan Jibril akan turun dan bertadarus dengan Rasulullah. Kita kena sentiasa cek, kena sentiasa semak bacaan kita. Sebab kita ni manusia kan, kita macam-macam, kita punya kelemahan. So dekat situ yang kita rasa kita boleh gunakan teknologi, You feel connected lah. ya, untuk membantu orang Islam membaca Quran dengan lebih berkesan, dengan cara yang sepatutnya dibaca, iaitu dengan cara bertadarus. Tapi masalah dia sekarang, kita boleh pergi masjid dan cari ustaz-ustaz betulkan bacaan. Tapi disebabkan teknologi juga, kita jarang berkomunikasi secara fizikal. Kita lagi selesa berkomunikasi secara maya, secara virtual. Dan kita lagi senang nak WhatsApp daripada kita nak call orang. So dekat situ, kita gunakan Recite untuk adapt kepada behaviour generasi yang ada. Kalau dia rasa dia lagi comfortable nak guna app untuk semak bacaan dia, kita bagi channel untuk buat macam tu. Kan kita tak kata jangan pergi jumpa ustaz. Kan Recite ni hanyalah macam jabatan untuk mereka dapat keyakinan diri. Kan? Selalu dia orang malu sebab dia tak yakin dengan bacaan dia orang. Dia dah rasa yakin, dia dah rasa dia dah boleh nak berjumpa guru-guru atau asatizah untuk betulkan bacaan dia, then go ahead. Tapi sebelum tu kalau rasa tak confident, then pakai Recite. Masya Allah. Saya sebenarnya macam nak bertanya banyak lagi, tapi kita kena habiskan surah ni. Kita cuba. Nanti kita akan cuba tengok macam mana. Sebab saya macam-macam soalan muncul di kepala ni. Apa masa depan Recite ni, sebab saya pula menyibukkan, tapi dia macam menimbulkan pertanyaan dan kekaguman lah. What's next untuk Recite dan macam mana diposisikan tu kan. Cuma saya nak ke ayat-ayat, siri-siri ayat dalam surah Al-Alaq ni, yang kandungannya dia macam menyatakan bahawa khalaqal insana min 'alaq, manusia diciptakan dari setitis air. Apa nama ni? 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang dia tu tak tahu. So dia macam memposisikan manusia tu very low. Dia sama macam apa yang Nabi sebut pada Jibril. Jibril approach Nabi dan dia peluk Nabi kan. Kan Nabi cakap ma ana biqari' kan. Aku bukanlah seorang pembaca, dan memang majoriti ulama pun memutuskan memang Nabi SAW ni ummi. Dia panggil apa ya? Apa bahasa kita? Tak tahu membaca. Dia tak ada literacy lah dalam membaca kan. Just kalau kita posisikan pada hari ni, literacy rate pada hari ni, mostly negara kita pun 90% betul kan. So maksudnya Nabi sampai tahap tu
Nabi mengakui bahawa Nabi tak tahu. So, tapi tak tahu ni benda paling susah nak sebut. Kan? Maksudnya, saya lah kalau orang tanya saya kan, soalan. Tanya aku baik ke apa, dia tanya soalan. Saya susah nak cakap saya tak tahu. So, tak tahu ni dia macam satu perkataan yang perkataan negatif lah untuk kita jawab pada orang. Ataupun kita sama macam recite tadi kan. Bila orang tanya aku, tidak baca Quran. Mana boleh kena tak tahu kan? Dia macam satu perkataan negatif yang kita nak sebutkan. So, untuk ultimate soalan ni. Sebab soalan ni sebut tentang tak tahu. Macam mana kita nak kita feel safe, rasa selesa pada zaman sekarang ni, lebih pada zaman sekarang, zaman media sosial, yang semua orang akan tunjulkan sudut-sudut dia hebat. So macam mana kita nak be vulnerable dengan diri kita sendiri untuk kita mengakui kita tak tahu. Dia satu benda yang kita kena latih. Kita kena latih dan kita kena jadikan budaya. Kita kena jadikan budaya di mana kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Kalau tanya pendapat, kita boleh cakap macam saya tak cukup pengetahuan atau saya tak cukup maklumat untuk memberi pendapat pasal hal ni. Dan kita cerita pasal media sosial kan. So kita kena orang asal saya cakap it's okay to not have an opinion. Dulu benda tu tak berapa relevan sangat. Sekarang ni sangat relevan. Jadi kita kena jadikan dia satu budaya. Saya bukan orang yang berilmu dalam hal ni, jadi baik saya tak bagi komen. Ataupun saya belum cukup lagi, saya baru dengar sebanyak ni je. Saya rasa cerita dia panjang macam ni. Dan so saya kena tahu juga soalan ni. Jadi kita semua kena usaha jadikan dia satu budaya. Dan mungkin kita menjadikan budaya dekat dalam komuniti yang paling kecil untuk diri kita, terutama diri kita, besar sikit keluarga kita kan. Jadi kadang-kadang kalau anak tanya cakap, Abah tak tahu ni, tapi jom kita cari jawapan yang sama-sama. Jom kita cek, kita boleh jadi. Ataupun kalau nak cover line sikit lah, okay, Abah besok Abah cerita. Kan? Lepas tu dia orang tidur, santai baca, besok sebenarnya cerita dia macam ni. Tapi langkah pertama ialah dengan mengaku lah. Dan kita kena tengok langkah dia bukan satu langkah ke belakang sebenarnya. Dia satu cara untuk menyediakan diri untuk melangkah ke depan. Kan? Sebab kalau kita tak mengaku, macam mana kita nak melangkah ke depan, kita macam aku tahu. Sebenarnya itu kekuatan jawapan Nabi tu. Ya. Sebab Nabi cakap makna dia korek ni. Sebab mungkin orang bila baca cerita dia macam negatif ni. Dia menunjukkan potensial. Saya rasa pengajaran kita boleh ambil daripada ni ialah dia menunjukkan daripada ayat ni ialah potensial. Sebab kalau daripada setitis air menjadi macam ini, ataupun daripada seorang yang betul huruf, dia boleh menjadi ketua kita kalau kita nak ambil satu pandangan yang agak sekular lah. Dia daripada seorang yang betul huruf, dia boleh menjadi ketua pemimpin satu negara dan atas satu umat, satu kaum yang besar yang memanggil diri dia sebagai umat Islam atau kaum Islam, komuniti Islam. Nampak dia menunjukkan kita potensi lah. So kalau orang macam tu, kita kena fikir pasal potensi kita potensi satu seseorang ni yang bernama Muhammad SAW. Dia boleh jadi macam tu, kita tahu. Saya sains semua kita tahu. Kita setitik tu, dia jadi manusia yang buat macam-macam benda. So kita kena fikirkan tentang potensi kita sendiri. Dan semua orang jenis, dia akan semua jenis Muslim lah terutama. Bahkan non-Muslim pun kalau kita tengok Michael Hart punya 100 most influential people tu kan, Nabi SAW number 1 kan. So bermakna orang-orang jenis pada hari ini pun mengiktiraf seorang manusia yang ulama sepakat dia adalah seorang yang betul huruf. Bermakna Nabi telah grow dengan mengakui bahawa Nabi tak tahu, dan Nabi telah menjadi insan yang terbaiklah jadi ikutan kita semua. Dan dia akan masuk ke topik yang lain untuk uji virus ni, iaitu humility, kerendahan diri. Dan kita lihat dalam sirah, saya pun bila melihat sirah Nabi SAW ni nampak banyak parts tu, kita kadang terkejut. Bukan terkejut, tapi kita rasa macam in a way rasa awkward. Sebab kita ada expectation Nabi SAW ni hebat, tidak akan tersilap, tidak akan ada parts yang ada episod-episod macam kita lah, ada down, ada kesedihan. Tapi Nabi mengalami semua urusan, semua perkara tu. Yang kalau saya boleh keluarkan satu perkataan, kerendahan diri Nabi SAW
mengakui apa yang Nabi tak tahu, mengakui kesilapan yang Nabi buat sebab Allah tegur Nabi. Dan ada satu cerita yang surah Abasa ni, surah lain kan, Abdullah bin Umi Maktum yang datang kepada Nabi dan Nabi tak tuli pada dia kan. Abasa wa tawalla, Nabi berpaling wajah Nabi daripada Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang dekat situ, sebab Nabi nak bagi tumpuan kepada musyrikin Quraisy ni, nak dakwah pada mereka. Allah tegur Nabi. Dan dalam riwayat Umar Al-Khattab sebut, Nabi sentiasa bila jumpa Abdullah bin Umi Maktum, Nabi akan dipanggil apa? Iktiraf Abdullah bin Umi Maktum. Nabi akan cakap marhaban, aku alu-alukan orang yang menjadi sebab Allah tegur aku. So Nabi accept benda tu. Sangat rendah diri di hadapan semua orang sebenarnya, bukan semata-mata dengan Allah Ta'ala. So macam mana nak create humility pada zaman yang itulah kualiti paling susah sekali nak diwujudkan, kerendahan diri. Okay, ni pada pendapat saya, satu sebab mengapa Rasulullah display kualiti-kualiti yang macam Ustaz sebut tadi, macam dia pun silapan, dia pun ada episod-episod yang macam anak dia wafat, meninggal, dia ada kesedihan macam tu. Saya rasa salah satu sebab tu ialah disebabkan agama Kristian yang mengambil rasul diorang dan mengangkat darjat Isa daripada manusia biasa dan terus menjadi deity, dan kesilapan agama Kristian dekat situ. So untuk Islam, Allah tunjukkan yang rasul ni datang daripada golongan kita, kan? Manusia biasa yang menghadapi benda-benda sama macam kita. Sebab kalau kita nak ambil orang sebagai role model, kita kena ambil seseorang yang kita boleh relate, kan? Kita tak boleh misalnya ambil macam Dewa Thor ke apa sebagai kita punya role model kan. Dia boleh terbang, dia boleh tembak peti kilat, semua kita tak boleh buat. So, kalau role model yang kita boleh relate, dia lagi senang kita nak terima apa yang dia ajar, yang lagi senang kita nak contoh. Dan tak ada alasan macam dia boleh buat ni sebab dia macam ni, tak boleh, kan? Kita manusia, dia pun manusia. Dia perlu makan, kita perlu makan. Dia perlu tidur, kita perlu tidur. So dekat situ saya nampak kenapa Nabi Muhammad menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Sebab yang dia Rasul ni memang daripada golongan kita sendiri. Dan untuk soalan macam mana kita nak wujudkan humility, dia berbalik pada surah Al-Alaq yang mementingkan ilmu. Dengan ilmu tu kita akan rasa kita humility tu akan datang bila kita tak tahu, dan kita kena sedar dia berlawanan dengan sifat sombong ataupun bodoh sombong yang macam dekat kita cakap. Ilmu yang benar lah. Kita tak tahu tapi kita pun tak tahu, dan kita tak nak terima. So kalau dalam surah Al-Alaq sendiri dah ada tunjuk konsep biologi yang beribu-ribu tahun lepas tu baru saintis jadi buktikan yang manusia ni datang dari segumpal darah. Ni zaman zaman Arab Jahiliyah, kita tak ada sains, tak ada. So satu contoh yang saya suka fikirkan kalau saya ada buat talk ke apa ialah kalau kita sedar luasnya ilmu Allah tu, kita automatically akan rasa takut. So macam ni kita nak sedar benda tu. Salah satu cara is kita baca tafsir, kita baca Al-Quran, macam-macam bukti dalam tu. Kadang kita baca sejarah pasal tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Katalah Al-Khawarizmi, macam mana dia dapat ilham untuk mencipta matematik berpemboleh ubah ataupun dikenali sebagai algebra. Sampai sekarang Barat pun terima dia punya ilmu dan acknowledge yang algebra tu memang daripada nama dia, aljabar. Dan juga ilmu sinar, macam mana dia boleh merevolusikan ilmu perubatan. So, sekarang dia punya hasil tulisan masih lagi jadi rujukan di kolej-kolej perubatan. So, salah satu contoh yang saya suka bangkitkan dan suka saya
suka sarankan kita buat renungan. Bila kita tengok sendiri peristiwa wahyu pertama, peristiwa Jibril menyampaikan ayat bacalah kepada Rasulullah. Kalau kita tengok secara abstrak, kita tahu yang malaikat ni dicipta daripada cahaya. Itu memang kepercayaan. Dan wahyu ni adalah satu bentuk komunikasi. So dalam Gua Hira pada masa Rasulullah menerima wahyu tu, malaikat yang diciptakan daripada cahaya, iaitu sejenis energi, sejenis tenaga, membawa maklumat ataupun mesej, itu wahyu kepada Nabi Muhammad. So kita fast forward 1400 tahun, itu sekarang. Bukankah benda tu kita tengah buat sekarang? Cara kita berkomunikasi, iaitu menggunakan internet, menggunakan satu form tenaga untuk menyampaikan kita punya mesej, kita punya komunikasi dengan kawan-kawan kita. So takkah kita rasa takut yang 1400 tahun konsep tu dah diajar di dalam Gua Hira, dan kita perlu 1400 tahun nak merungkai balik apa yang disampaikan pada masa Rasulullah menerima wahyu. So pada saya itu memang something yang satu takjub lah. Satu lagi kita rasa yang macam kita ni bodoh sangat kan? Kenapa kita perlu masa begitu lama kan nak buktikan konsep ni boleh digunakan dalam telekomunikasi sekarang. So saya yakin kalau kita buka lagi banyak benda dalam Al-Quran, lagi banyak lagi banyak rasa-rasa yang kita tak tahu. And itu just daripada satu naskah, satu wahyu. Dan kita tahu ilmu Allah ni memang tak ada batas. Just bagi kita sedikit. Dan kita punya perhadapan tamada manusia dah boleh sampai sekarang. Kita dah start hantar roket pergi ke Marikh. Just daripada ilmu yang sedikit. Sesuatu Encik Faris relate-kan. Sebenarnya tadi saya mencari di mana jawapan Encik Faris. Sebenarnya jawapan dia kat situ. Sebab humility kita ingatkan bila berilmu. Sebab orang biasanya orang akan bongkak bila dia gain something dalam kehidupan dia. Kan? Dan salah satu gain yang disebut dalam surah ini adalah ilmu. Dan ilmu yang benar tak sepatutnya buat orang tu bongkak. Itu jawapan Encik Faris tadi kan. Dan bila ilmu tu ilmu yang benar, dia cari dengan jiwa yang ikhlas, kemudian dia bersikap rendah diri terhadap ilmu tu sendiri, dia akan menjadi seorang berilmu yang rendah diri dan dia akan menghasilkan khidmat untuk orang sebagaimana Quran sebenarnya naklah apa yang dia perlu buat kan. Macam Quran sampai kepada Nabi, kalau ada orang yang bongkak disebabkan dia faham Quran, orang itu adalah Nabi. Sepatutnya lah kalau orang tu bongkar, maksudnya bila kita belajar Quran macam kita dalam sesi kita ni pun bongkar dan memahami Quran. Kalau dah kita bongkar, sepatutnya Nabi bongkar dulu. So kalau Nabi pun tak bongkar, bersalahlah kita kalau kita yang di hujung ni kita rasa bongkar bila kita faham lebih sikit dalam urusan agama ke kefahaman Quran ke. Sebab akhirnya kefahaman tu dia akan diuji, iaitu dengan cara melihat kita ni apa yang kita buat bila kita faham Quran. Saya ingat kembali pada riset lah. Saya yakin itu semua adalah inspirasi Quran kan. Macam saya sebut tadi lah. Inspirasi Quran menyebabkan kita nak buat something untuk berkhidmat kepada orang. Dan Quran telah inspire Nabi dan Nabi telah memberikan segala-galanya kepada umat. Dan wariskan kepada kita. Dan sekarang ni sampai kita punya turn untuk kita mencari Gua Hira masing-masing. So sampai soalan ni, apa Gua Hira untuk itu ni? Apa maksud? Walaupun soalan tu macam apa maksud Gua Hira tu? Inspire benda yang sebab Nabi SAW first encounter dia dengan Allah Ta'ala adalah di Gua Hira. Dan itu telah menjadikan Nabi SAW sebagai seorang Nabi. So untuk ultimate kan, saya yakin lah apa yang ultimate buat selama ni, ialah kita, of course kita akan ada up and downs, termasuk saya sendiri. Tapi mesti ada something daripada Quran tu yang menyentuh kita, menyebabkan kita buat keputusan, okay inilah tu. Ni aku nak buat.
Tak semestinya Al-Quran tu, tapi ada tak momen-momen tu yang Nak tu buat apa biasa. tu? Nak buat macam buat lagu ke? Oh, tak ada lah begitu Tak kan. ada. Tu pulang. Pengalaman intimate. Banyak sangat. Kan, tapi kalau mungkin kalau nak kaitkan baik dengan Al-Quran, saya ni pendengar lagu rap. Kan, dan lagu rap ni dia kena berpantun. Kan, jadi kalau kat belakang tu lupa, suka kan. Jadi itu menjadi satu kayu ukur, dia lah. Betapa hebatnya karya tu. Jadi bila siapa minat lagu rap ni, dia akan cuba dengar tu, okay, siapa yang lagi Terima akhir. cara dia pantunkan tu dengan makna kan. Sama juga dengan seni pantun Melayu ni. Kan. Jadi itu dia ikut, jadi itu yang dikejar. Itu dia punya SOP dia, itu kayu semualah. Kan. Jadi bila kita baca Al-Quran, dia pantun juga tu. Surah ni kan. Allah Ahad. Sangat. Ini betul-betul kalau kita masukkan dekat dalam, kita ikut struktur pantun Melayu, dia betul-betul 4 kerat tau. Kan. Betul ada yang pantun selang-selang macam Al-Fatihah. Kan. Dia ujung dia mim nun mim nun. Nun mim nun mim. Jadi dia cantik tau. Jadi disebabkan benda-benda macam tu satu benda yang cool untuk saya. Secara tak langsung belum Al-Quran juga. Jadi secara tak sedar Al-Quran ni pun jadi cool. Jadi sebab dari itulah saya mula minat membaca Al-Quran sebenarnya. Dan mungkin benda ni boleh menyinggung pasal orang. Dia suka Al-Quran sebab dia suka dengan lagu. Ya, tapi mungkin kita punya jalan kita, Itulah journey tu. journey kita lain-lain dah. Kan? Dan jadi bila kita mula kita mula dengan kita tak faham pun benda tu. Benda tu bunyi dia cool kan. Tapi lama-lama tu kita tengok apa arti lah. Dari situ dia masuk lah. Jadi untuk saya hikmah antara satu hikmah Al-Quran secara pribadi pada saya ialah cara dia disusun tu kan, dia patah perkataan dalam setiap surah, terutama lagi surah-surah pendek ni semua kan. Dia sangat mulia dan dia menarik saya kepada Al-Quran dan lebih mendalam. Saya minta maaf kalau benda ni ada menyinggung pasal orang lain lah. Dekat tadi mungkin ada kontroversi kan, ultimate samakan Al-Quran dengan Al-Quran. Tak, bukan. Saya jalan dia tu lain macam Journey dia macam tu. jalan ni jalan saya, jalan Quran. Tapi sampai kat tempat sama. Dua-dua suka baca Quran. Saya rasa, bila sebut pasal gua ni, kalau saya tahu saya ni bukan panel kan, tapi kalau story Cerita saya pula. Kalau story, pasal story kan, dia macam gua yang Nabi lalu dia ada dua Hira dengan gua Sur. Masa hijrah pun Nabi kena arena kejap dekat gua Sur. Dan kita ada kisah pemuda Al-Kahfi masuk dalam gua. So di gua ni macam satu station yang kita perlu detach diri kita daripada mana-mana distraction. Saya ingat semua orang segi, termasuk orang tech kan, dia memerlukan gua masing-masing untuk dia berdiam diri di situ dan jauhkan daripada distraction. Dan untuk Nabi SAW, Nabi dapat bekalan Quran di situ. Okay. Dan untuk pemuda Al-Kahfi pun sama. Dalam surah Al-Kahfi pun sebut yang sama kan. Carilah, dia panggil apa? Irsyad, bimbingan Allah Ta'ala dalam gua itu. Nabi minta Allah berikan arahan kepada pemuda Al-Kahfi. Nabi dia gua Sur pun sama. Turun ayat yang bagi tahu kamu apa yang kamu sangka dua orang tu ada ketiga iaitu Allah Ta'ala kan dalam gua Sur. Sebab Nabi takut. Dan Abu Bakar sebenarnya dia takut apabila musyrikin datang dekat dengan dia. So gua ni macam simbolik kepada satu saat yang kita boleh buat deep work kita. Kerja deep work. Ultimate maybe rap lah kan. Kerja deep work orang tech buat aplikasi ataupun saya tak tahu dah namakan apa kan. Coordinator. Coding. Kan. So, untuk saya mungkin beza kan. So apa gua untuk Cik Faris pula? Sebab kalau kita dalam bidang software engineering, ni cabang khusus untuk bidang lebih besar engineering. Tapi dia punya generally dia disiplin sama. Cuma dalam bidang software engineering kita boleh eksperimen dengan lebih murah.
berbanding dengan bidang engineering lain. Sebagai contoh, kalau kita civil engineering, kita nak buat jambatan, kita tak boleh salah kita punya calculation. Salah orang mati, jambatan runtuh. Tapi kalau dalam software engineering, kita ada that liberty untuk buat salah, untuk buat that trial and error tanpa kita effect orang lain. Kalau kita salah, value masuk dan kita punya program crash, rosak, benda. So orang lain tak effect. So walaupun kita ada dah liberty tu, kadang-kadang kita ada stage yang kita akan rasa stuck. Kita akan rasa macam buntu. Kalau untuk artis, ultimate dia macam writer's block. Dia tak boleh kan. So pada saya kat situ yang patut kita ada kita punya own rule. Bagi saya, kalau cara saya hadapi ni, saya buat benda lain. Saya tinggalkan. Ya. Sama. Dan kita pergi cari something lain yang boleh distract. Itu dah sedikit. Lepas beberapa jam, kita datang balik. Buat benda tu. Untuk saya selalu membaca lah. Baca buku, non-fiction, fiction. Ya, supaya kita, bila kita datang balik, tackle the problem tu, kita ada perspektif fresh, perspektif baru. Kembali drop balik baca ni. So, bagi saya itulah tapi lain orang lain. Tapi semua orang perlu ganggu. Sebagaimana Nabi SAW pun akhirnya ada juga guru untuk Nabi SAW untuk refresh, untuk reflect semula, untuk buat deep work. Dan saya yakin setiap seorang daripada kita boleh melihat surah Al-Alaq ni dari sudut yang macam-macam sebenarnya. Jadi di ujung, kalau Ultimate ataupun Cik Faris ada apa-apa yang berbaki tentang surah Al-Alaq, dapat sentuh sebahagian je. Cik Faris? Saya tak ada. Faris. Cik Faris lah tu utamanya. Ada yang berbaki, aku tak terucap. Simpulan dia surah Al-Alaq memang macam saya sebut masa permulaan sesi kita, itu penekanan ilmu, penekanan berpengetahuan di dalam Islam. So dia punya implication, memang ilmu tu memang something yang sangat penting. Membaca, cara kita konsum ilmu dan juga mengajar dan juga mencatat. So, dalam 5 ayat pertama tu banyak. Memang itu dah cukup rich untuk kita kupas satu-satu ayat. Kenapa disebutkan macam ni? Kenapa disebutkan gunakan kalam? So kat situ kita dah nampak yang Islam ni akan mementingkan knowledge, mementingkan pengetahuan. So benda ni kita nampak dia terbukti daripada zaman kemulayan Islam, zaman Khalifah, zaman Abbasiyah, masa Islam dekat demi haid, dan sampai sekarang. Itu pada saya rasa tahun 90-an lah yang kita start bagi penekanan tentang knowledge workers, tentang sumber manusia, macam mana kita perlu train lebih banyak key workers untuk menghadapi era maklumat, era teknologi maklumat. Itu banyak key workers. So, padahal benda tu dah memang diterapkan as salah satu core dalam ajaran Islam. Kita kena berilmu, kita kena berguru, kita kalau dia nak belajar sendiri, kita kena cari guidance. So tu yang saya nampak daripada surah Al-Alaq. Walaupun kalau kita tengok cara penyampaian wahyu di rasul-rasul sebelum, ada berbagai cara. Bukan just malaikat sebagai perantara. Ada yang dapat direct, ada yang dapat secara ilham. Tapi wahyu pertama, kenapa ada interaction dekat situ? So dekat situ pada saya sangat direct dan sangat simbolik. Dan mesti ada rahsia, mesti ada hikmah.
kenapa benda tu jadi macam tu. Sebab saya ni selalu, kadang-kadang saya overthink, fikir banyak sangat kan. So, saya selalu bertanya benda tu. So saya rasa summary dia daripada wahyu pertama ni is Islam dengan pengetahuan kita tak boleh pisahkan. Tak macam agama-agama lain, percaya lain yang kita just berdasarkan apa yang diwarisi secara adat, secara lisan, dan tak ada bukti, tak ada apa, dan benda-benda tahyul, taruh-taruh ni semua. Islam ada bukti, ada. Dia tak berdasarkan benda-benda kami, tak berdasarkan benda dongeng. Kalau ada dalam Quran tu, ada bukti yang kita boleh cari secara saintifik ataupun dengan cara lain. Sebab dia agama benar. Dan benda tu kalam Allah daripada Allah. Kita sebagai umat, kita tak patut ada sedikit rasa ragu pun mengenai ayat-ayat dan surah-surah dalam Quran tu. Kalau tak ada lagi bukti tu, maksudnya kita tak sampai lagi tahap untuk pengetahuan kita tak sampai lagi. So kita berbalik pada kita punya humility, yang kita walaupun kita tahu banyak, tapi ada lagi benda yang kita tak tahu. Saya rasa itu salah satu cara yang kita nak ukur ilmu kita. Kalau kita belajar yang kita rasa kita dah tahu semua, maksudnya kita tak cukup pergi belajar. Kalau kita belajar dan kita rasa lagi banyak, kita tak tahu. Dan betul tak cara kita. Ya, Cik Faris. Maksudnya banyak benda boleh dapat dari surah ni. Ayat pertama, surah pertama, rangkuman mesej-mesej pertama yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menginspirasikan Encik Faris secara khusus yang banyak kita sentuh tadi. Dan saya yakin setiap seorang daripada kita ada ikatan personal dia dengan surah ini, dan tentu sekali kita tidak akan berhenti di sini. Pastikan anda semua balik rumah ataupun sambil-sambil tengah masak ke, waktu-waktu kita bertenang, kita bilik-bilik juga Quran, kita lihat apakah intipatinya untuk kita hubungkan dengan kehidupan kita. Sebagaimana suratul Alaq menginspirasikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya menghasilkan tamadun, kita juga nak buat benda yang sama, insyaAllah. Itu saja, terima kasih Encik Faris, Ultimate, dan kita jumpa dalam surah-surah yang akan datang. Quran di qalbi, Quran di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.